أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk meneruskan kehidupan seperti biasa dan dikurniakan kesihatan yang baik, yang mana kehidupan dan kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ni tak lain tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi cara bacaan surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas? Seperti kita sedia maklum, surah Al-Ikhlas iaitu surah ketiga terakhir sebelum surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketiga terakhirlah dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas mengandungi 4 ayat dan diturunkan di Mekah. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Sedangkan di dalam surah Al-Ikhlas ni tak ada satu pun perkataan Al-Ikhlas. Dia tak macam surah Al-Falaq. Ada perkataan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kan? Contohnya surah An-Nas, ada juga perkataan An-Nas. Seperti Qul a'udzu birabbin nas, ada perkataan An-Nas. Tapi di dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Empat ayat ni tak ada langsung perkataan Al-Ikhlas. Jadi kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Baik. Dinamakan surah Al-Ikhlas ni disebabkan Allah ingin mengikhlaskan kita ni untuk mengabdikan diri kepada Dia. Jadi itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni surah tauhid, iaitu surah menceritakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Macam ayat daripada ayat pertama hinggalah ayat yang keempat. Daripada ayat pertama tu, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad, Allah yang tempat memohon pertolongan ataupun memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak memperanakkan. Tidak beranak dan tidak, dia juga tak beranak. Dan ayat yang keempat last sekali, lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak dijadikan serupa dengan dia ataupun sekufu dengannya sepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat-empat ayat ni menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan surah At-Tauhid ataupun surah Al-Ikhlas, iaitu surah untuk kita mengikhlaskan sepenuh hati kita ni untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Surah Al-Ikhlas ni juga banyak kelebihan dia. Jika kita baca dah, dia boleh jadi sebagai pendinding kita daripada gangguan jin dan syaitan. Banyak perawat-perawat ruqyah atau perawat-perawat perubatan Islam ni menggunakan surah Al-Ikhlas ni. Dan surah Al-Ikhlas ni ada juga diceritakan di dalam hadis tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ni, menceritakan tentang 1/3 Al-Quran. Jika kita membaca surah Al-Ikhlas ni, ia menyerupai 1/3 Al-Quran. Sayyidina Ali sendiri, biasa bila orang tanya dia, macam mana kita ni nak khatam sebelum tidur? Kita nak khatam memang tak sempat. Kalau khatam ni rasanya tak tidur kita malam tu. Macam mana kita nak khatam? Sayyidina Ali menjawab, bacalah 3 kali surah Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad. 1/3 jadilah keseluruhan Al-Quran. Baik. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum kita memulakan bacaan surah Al-Ikhlas, saya ingin membuat satu iklan ataupun membuat satu hebahan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana untuk hadir ke Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia, Yayasan YPM. Okey, di sini kita menyediakan pengajian Al-Quran dan tajwid secara percuma. Jadi bolehlah datang beramai-ramai bersama sanak saudara, kawan-kawan ke, plan sama-sama, cari waktu yang sesuai. Contoh kalau kita bekerja, cari waktu yang sesuai, waktu yang kata apa, tak mengganggu ahli keluarga kita yang nak balik ke macam mana ke. Plan elok-elok. Lepas tu kalau boleh ajak anak-anak sekali datang. Kalau anak-anak nak balik, ajak anak-anak sekali datang ke sini, berkampung di sini pula. Kita mengaji. Kita mengaji dalam 2 hari je. InsyaAllah dalam 2 hari tu kita akan bagi dari kita akan ajak dari segi makhraj huruf, sifat huruf, hukum tajwid. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu yang sebanyak mungkin dalam 2 hari ni. InsyaAllah. Mungkin orang kata apa, selama ni kita dah belajar dah hukum tajwid. Ada orang kata apa, dah lama dah tinggal, tak ingat-ingat dah pun. Ataupun yang kata apa, selama ni duk baca merangkak kan, ataupun duk baca, dia ingat baca selama ni betul dah. Jadi mai sini kita akan ajak, kita akan train baik-baik sampailah tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dengan baik. Itu dah jadi ihsan untuk kami dah. Kalau kami boleh bagi tuan-tuan dan puan-puan baca dengan baik, tuan-tuan nanti masuk syurga, jangan lupa pula dekat kami ni, insya-Allah. Bayaran pun tak dikenakan. Kita panggil je orang datang mai mengaji je. Mai je mengaji. Kalau orang duduk jauh, macam mana nak datang orang duduk jauh ni? Di sini kami bertempat di Bukit Merah dulu. Kami bertempat di Bukit Merah. Macam mana orang yang jauh-jauh nak datang? Macam mana orang jauh-jauh nak datang? Jangan risau, kami di sini menyediakan tempat penginapan juga. InsyaAllah dari 2 hari tu tuan-tuan dan puan-puan jangan risau untuk fikir nak ulang alik jauh ke apa benda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tidur di sini, insya-Allah. Baik. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh hubungi nombor yang tertera di bawah ni, 0589000112, 0589000172, ataupun terus melayari website ypem.asia. Terus melayari, di situ boleh tahu apa perancangan yayasan ni dari semasa ke semasa. Ataupun di situ terus boleh tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar terus. Okey, baik, insya-Allah. Kita mulakan bacaan surah Al-Ikhlas. Okey, untuk pertamanya saya baca dulu daripada bismillah sampailah walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya akan baca dulu. Lepas tu barulah saya ulang balik bersama penerangan. Dan di akhir sekali tu kita boleh baca sama-sama ramai-ramai. Kita ulang balik sekali lagi surah Al-Ikhlas, insya-Allah. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, kita ulang balik sekali lagi. Kita ulang bersama penerangan pula. Baik. Tengok kita dengar daripada bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita tengok pada bismillah. Ba dengan berbaris kasrah.
Bila ba dengan berbaris kasrah, bacaan dia kena nipis. B. Kasrah tu bermaksud pecah. Apa yang kena pecah tu? Pecah mulut. Kita senyum. B. Jangan baca dengan be. Okey. Lalu orang ni dia baca dengan be. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu pula. Kena baca dengan bis. Bis. Baik. Okey, B terus masukkan ke dalam huruf sin, sebab sin ni ada tanda sukun. Jadi ada bunyi desir sikit. Sebab sin ni huruf safir. Huruf safir ni bermaksud huruf yang berdesir. Ada 3 huruf safir ni, iaitu huruf sin, huruf sad, huruf zai. Jadi bila kita bertemu ataupun huruf yang berbaris bertemu dengan 3 huruf ini, maka kena bunyi desir sikit. Macam ni, bismillah, bis. Huruf ba berbaris bertemu dengan huruf sin yang bertanda sukun ni, jadi bunyi bis. Okey. Ataupun kalau huruf sin ni berbaris juga, kena ada desir juga. Contohnya sa, si, su. Macam tu. Kalau sa pula, sa, si, su. Kalau zai pula, za, zi, zu. Macam tu. Ada bunyi desir, ada bunyi desiran sikit. Okey, baik. Di sini bismillah. Bismillah. Millah, mi pun nipiskan sebab berbaris kasrah. Bismillah. Millah. Mi masukkan terus ke dalam lafaz Allah. Masukkan terus ke dalam lafaz Allah. Jadi millah. Jangan bismillah. Millah. Nipiskan. Sambil kita masukkan ke dalam lafaz Allah tu, sambil kita nipiskan, kena panjang 2 harakat kat lafaz Allah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Baik. Masukkan terus ke dalam huruf yang bertanda sabdu ataupun tasydid ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan terus. Okay, sambil kita masuk tu, huruf ra ni kena sebut dia kena ada takrir sikit. R. Tapi sekali saja dia punya ulangan dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Rahman, ha pedas. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Madu harakat. Nirrahim. Manirrahim ni masukkan terus ke dalam huruf ra. Nirrahim. Ni tu pun nipis dulu. Jangan kita tebalkan pula ni tu. Contoh dia tebal macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bunyi macam baris dhammah pula. Bila kita tebalkan, ni pun kita senyum. Kasrahan, senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Haim belakang ni ha pedas. Ha pedas baca dia di tengah-tengah kerongkong. Ha. Huruf ha sebut makhraj dia di tengah-tengah kerongkong. Ha ni berkongsi makhraj huruf ataupun berkongsi tempat kalau huruf dia ni dengan huruf ain. Ha dengan a. Jadi di sini sebut 2 huruf ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Rah sini pun, rah di sini, haim pun di sini kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di haim di belakang ni panjang dia 2, 4 ataupun 6. Boleh panjang 2, boleh panjang 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Pilih nak panjang berapa harakat. Ikut kelajuan kita punya baca lah. Kalau jenis kita ni baca slow, panjanglah 6 harakat. Kalau kita jenis baca sederhana, tak kata slow sangat dah, tak kata laju sangat pun tak, ambillah 4 harakat. Kalau kita jenis baca laju, panjanglah 2 harakat.
Tapi janji kena panjang belakang ni. Panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Baik. Okey. Okey, setengah saya biasa dengar orang baca dengan bismillah ni, dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Macam tu. Betul ke salah kalau baca macam tu? Jawapan dia salah. Sebab apa salah? Rahman di sini dia dah macam dia orang kata apa? Dia dah waqafkan ataupun dia matikan huruf nun tu. Tak boleh baca Rahman, dia kena baca Rahma. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ataupun dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Roh pula dia macam dia ada sabdu kan pula di huruf ha. Jangan kita tambah sabdu ataupun kita matikan huruf-huruf yang hidup. Kalau kita matikan ataupun kita tambah sabdu kan di huruf-huruf yang hidup ni ataupun huruf-huruf yang berbaris ni, maka salah. Kesalahan ni kesalahan yang besar, iaitu lahnul jali. Jadi jaga di situ. Baik, itu ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sama-sama, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita sambung dengan ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi ulang. Qul huwallahu ahad. Baik. Kita tengok sikit macam mana nak baca ayat yang pertama ni. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, kita bulatkan dulu huruf qaf. Huruf qaf sebut dia macam mana? Tebal. Huruf qaf ni huruf isti'la. Kena tebal. Qi qu. Di sini baris dhammah jadi qu. Tebal dia macam tu. Qu. Okey. Sambil kita tebal, masukkan terus ke dalam huruf lam. Lam yang bertanda sukun. Lam yang bertanda sukun ni. Ni masukkan terus ke dalam huruf lam ni. Qul. Jangan baca qul, jangan baca qul dulu. Masukkan terus ke dalam huruf lam tu. Qul. Lam. Qul huwallahu ahad. Jelaskan huruf lam tu, jangan kita orang kata apa, tawallud, memperanakkan pula huruf lam tu. Contohnya qul, bunyi macam tu, la tu. Qul huwallahu ahad. Dia nak macam orang kata apa, dia bunyi macam orang-orang belah-belah Bangladesh ni sikit kan, bunyi cakap macam tu. Qul huwallahu, jangan la. Salah kalau baca dengan la. Jelaskan. Qul huwallahu, qul. Jelaskan. Baik. Jelaskan. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Wallahu. Biasa je. Jangan jangan hu. Itu jadi ha. Hu biasa je. Hu. 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 Qul huwallahu ahad. Macam tu. Qul huwallahu wallah di sini wa ni masukkan terus ke dalam lafaz Allah. Masukkan terus ke dalam lafaz Allah. Ni tebalkan nipis. Kena tebalkan lah. Qul huwallahu, itu tebal lah. Tak boleh baca dengan nipis. Contoh baca nipis macam mana? Qul huwallahu ahad. Qul wallah salah. Kena baca qul huwallahu Allah wa tambah Allah wallah. Jangan baca wa tambah Allah jadi wallah. Wallah jangan kita baca dengan lam tarqiq. Kena baca dengan lam tafkhim. Apa itu lam tafkhim? Apa itu lam tarqiq? Tafkhim ni bermaksud tebal. Tarqiq bermaksud ni nipis. InsyaAllah dia ada lam dengan ra. Dua ni memang pakai tarqiq dengan tafkhim. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan datang ke sini, kita akan ajak apa itu tafkhim, apa itu tarqiq, tak mana nak kena tafkhim, macam mana tak mana nak kena tarqiq. Saya tak boleh nak cerita kat sini.
Kalau saya cerita kat sini, jadi masa direct panjang pula, tak habis pula satu ayat ni. Okey, baik. Qul huwallah, tebalkan, sambil kita tebalkan panjang 2 harakat. Dekat Allah ni ada, dia sebenarnya ada alif kat lafaz apa ni, kalimah Allah ni ataupun lafzul jalalah ni. Ada alif, ada alif kecil sebenarnya di atas ni. Di sebenarnya dekat sabdu ni ada alif kecil. Kita tengok qul huwallah panjang 2 harakat. Hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, jangan ahad, ha pedas. Qul huwallahu ahad, ahad, ha di sini makhraj huruf ha, ha di tengah ke kerongkong. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ahad, dal ni kita wakafkan. Bila kita wakafkan, jadi qalqalah apa? Qalqalah kubra, sebab dia di hujung ayat. Ini qalqalah kubra. Qalqalah ni ada 3. Qalqalah kubra, qalqalah sughra, asyadul kubra. Qalqalah asyadul kubra, qalqalah kubra, qalqalah sughra. Okey. Qalqalah asyadul kubra kena ada sadu. Qalqalah kubra dia di hujung ayat. Di hujung ayat tanpa sabdu. Qalqalah sughra dia di tengah-tengah ayat yang ada tanda sukun, yang dia mati. Baik. InsyaAllah kalau datang sini kita akan ajak juga apa itu qalqalah, macam mana nak bunyi qalqalah dia. Huruf qalqalah ni ada 5. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta. Banyak kaedah nak bunyi huruf. Yang tak utama sekali macam huruf qaf dengan ta ni. Huruf qaf dengan ta ni ramai orang kata orang qalqalah kena ataupun orang lantun dia ni salah. Sebab apa? Dia nipiskan. InsyaAllah kita akan terang nanti. Okey. Qul huwallahu ahad. Bunyi situ Qul huwallahu ahad. Ada qalqalah ataupun lantunan. Lantunan sekali je. Sekali lagi. Kita ulang. Qul huwallahu ahad. Macam tu. Sekali lagi ulang, baca sama-sama. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Baik, seterusnya sambung. Allahus samad. Sekali lagi ulang. Allahus samad. Baik. Kita tengok sikit macam mana Allahus samad. Ni Allah, lafzul jalalah. Hamzah wasal ni nak baca dengan baris apa? Baca dengan baris fathah. Allah, Allah. Baris fathah ataupun baris atas. Ya, baca dengan baris atas ataupun fathah. Okey, Allah, Allah, Allah. Baik. Baca dengan baris fathah. Hamzah wasal ni boleh tak baca dengan baris kasrah ataupun baca dengan baris dhammah? Boleh. Tapi kita tengok dulu macam mana nak baca dia. Dia kena, ada orang kata ada cara tengok huruf ketiga. Ada juga yang kita kena tengok huruf selepas dia. Jadi itu panjang pula cerita dia. Jadi untuk di sini kena dengan baris fathah ataupun baris atas. Allah, Allah, tebalkan. Bila berbaris atas kena tebalkan. Dia bila baris bawah saja. Kalau mi macam ni bismillah tadi, mi ni berbaris kasrah ataupun baris bawah, barulah kita nipiskan lafaz Allah tu. Kalau huruf sebelum lafaz Allah ni berbaris atas macam ni, maka kena tebalkan. Allah, Allah, Allah. Macam okey. Allahus samad. Allah tebalkan dan panjang 2 harakat. Allahus samad. Allahus samad. Hu masukkan terus ke dalam huruf sad. Hus. Okay. Allahus samad. Masukkan terus. Allahus samad. Sa tebalkan. Sa, macam mana nak sebut huruf sa? Huruf sa ni huruf safi kita cerita tadi kan. Dia bersama dengan huruf sin, huruf zai, 3 huruf yang berdesir. Huruf sad ni nak sebut dia macam mana? Kita tebalkan sikit. Sa.
pangkal lidah kita naik. So macam tu. Macam ni, Allahus Samad, Allahus Samad, masukkan terus Allahus Samad. Hu ni jangan kita tebalkan lah, jangan kita Allahus Samad. Macam tu tebal kat hu ni, dia macam kata apa dah, dia jadi hu tebal pula. Hu ni nipis je. Allahus Samad, macam tu. Baik, Allahus Samad. Mad di sebelah kanan ni pun ada qalah. Jadi dal ni kita dah wakafkan dia, kita dah wakafkan dengan huruf dal, maka dal ni jadi mati. Mesti bila dia mati kena ada lantunan ataupun qalah. Allahus Samad, mad, Allahus Samad, macam tu. Baik, seterusnya kita tengok, kita baca sekali lagi. Kita baca balik. Allahus Samad. Okay, baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahus Samad. Baik, sambung. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Baik, tengok macam mana baca lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lam lam di sini jelaskan huruf mim. Apa kena jelaskan? Huruf mim ni ada tanda sukun. Bila ada mim ada tanda sukun, maka kita kena jelaskan huruf mim ni. Lam yalid. Tapi kita jelaskan tu janganlah sampai kita putuskan terus. Contoh, lam yalid wa lam yulad, jangan sampai kita putusin tu. Dia kita baca dia, orang kata apa, antara putus dengan tak. Antara putus dengan tak ni, antara kita ketatkan bunyi mati dia tu dengan kita longgarkan sikit. Macam tu. Dia dipanggil tawassut. Huruf mim ni huruf sifat huruf dah tawassut. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu. Lam yalid. Di tengah-tengah. Okey. Jelaskan. Jangan lam. Itu salah. Jangan kita. Dia bila mim, kalau mim kosong barulah kita dengung. Kalau mim ada tanda sukun, kita jelaskan. Kalau mim kosong ataupun mim yang bertanda sabdu, barulah kita dengung. Nanti kita akan jumpa. Dalam surah ni, dalam surah Al-Ikhlas tak ada mim yang bertanda sabdu. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lid di sini. Yalid di sini. Qalah juga. Sebab apa qalah? Huruf dal ni bertanda sukun, dia jadi mati lah. Bila jadi mati, kena bunyi lantunan ataupun qalah. Ni qalah apa? Ni hujung jadi qalah kubra. Ni kalau di tengah ayat qalah sughra. Qalah kecil. Ni qalah besar. Ni qalah kecil. Macam mana nak nak bezakan qalah kecil dengan qalah besar? Pertama duduk di hujung ayat. Kalau qalah kubra duduk di hujung ayat. Kalau qalah sughra duduk di tengah-tengah ayat. Macam ni. Lagi satu bunyi beza juga. Ahad ni bunyi, dia punya lantunan ni jelas. Ahad, as-samad, macam tu. Kalau yang qalah sughra ni, bunyi dia punya lantunan ni pun orang kata apa, dia orang kata mendatar je, mendatar. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu ya. Dia tak ada lam yalid wa lam yulad, tak ada macam tu. Dia jangan kita baca macam tu lah. Itu salah dari segi ketepatan kita baca. Dia tak adalah salah sampai salah kita berubah makna dia, kata tak ada. Dia salah ketepatan kita sebut lantunkan huruf dal tu. Kita lantunkan qalqalah sughra tu. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam ni jelaskan. Lam yalid wa lam yulad. You panjangkan dulu, barulah kita matikan dia, wakafkan dia. Lam yalid wa lam yulad. Di sini barulah kita lantun dia, jelaskan.
jelaskan dia punya bunyi lantunan. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu. Lam yalid ni mendatar, yalid di sini mendatar, yulad di belakang ni kita bunyi dia lantunan dia ni kuat sikit. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Okey, kita ulang balik sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Baca sama-sama. 1 2 3. Lam yalid wa lam yulad. Okey, seterusnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik, kita tengok. Walam yakul lahu kufuwan. Okey, walam di sini jelaskan. Bapa jelaskan sebab ada tanda sukun atas huruf mim. Walam yakul. Jelaskan macam tu. Jangan kita putuskan suara di situ. Jangan baca walam yakul. Jangan kita sampai macam tu. Dia tengah-tengah antara putus dengan kita ketatkan. Antara longgar dengan kita ketatkan. Syiddah, antara syiddah dengan rakhawah, dia tawassut. Nak kena tawassut apa, nak kena syiddah apa, nak kena rakhawah apa, kena datang sini. InsyaAllah kita akan terang. Itu panggil sifat huruf. Okey. Walam yakul lahu kul, masukkan terus. Walam yakul lahu, dia tak ada dengung. Ini dipanggil idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf lam, dipanggil idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2 sahaja, huruf lam dengan ra. Jadi senang kita nak beza sebab huruf lam dengan ra ni dua-dua ada tanda sabdu. Okey, ni idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni dia kamil saja, dia tak ada naqis. Dia maksudnya idgham kamil, maksudnya memasukkan secara sempurna. Dia tak ada memasukkan secara naqis, itu kurang sempurna. Macam kurang sempurna ni macam idgham al-gunnah lah. Contoh macam memasukkan huruf ya dengan waw. Itu di idgham al-gunnah naqis. Tapi ni idgham bila gunnah kamil. InsyaAllah tuan-tuan dan puan nanti akan nampak lah. Di sini kita kajak juga idgham bila gunnah. Ni nun mati bertemu lam mana ni? Nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah. Macam mana nak beza kamil dengan naqis ni? Kamil ni dimasuk jelaskan terus macam ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau naqis ni dia macam idgham al gunnah. Contohnya miyau. Dia ada bunyi juga dengung nun tu samar-samar. Dengung sikit lah. Tak bunyi ketara sangat ya, tapi dia bunyi samar-samar. Macam ni, walam yakul lahu, macam tu terus kita dah buang terus, macam nun ni macam dah kita tak pakai dah kan. Jadi di sini dipanggil idgham kamil. Nak cam idgham kamil dengan idgham naqis ni senang saja. Ni kalau ada tanda sabdu macam ni, idgham kamil. Kalau tak ada tanda sabdu, idgham naqis. InsyaAllah nanti kita akan nampak. Okey, jadi kita sambung. Walam yakul lahu, kul masukkan terus. Walam yakul lahu, hu di sini panjang 2 harakat, maksilah qasirah. Maksilah, dia ada maksilah ni ada 2. Maksilah qasirah, maksilah tawilah. Maksilah qasirah ni pendek, maksilah tawilah panjang. Maksilah tawilah, maksilah qasirah ni panjang 2 harakat, bukan pendek. Maksudnya panjang 2 harakat, maksilah qasirah. Maksilah tawilah ni panjang panjangnya 4 atau 5 harakat. Walam yakul lahu, ni dia panjang 2 harakat ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, panjang 2 harakat. Lahu kufuwan ahad. Kufuwan jelaskan. Jelaskan. Ini tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu hamzah, jadi hukum dia
izhar halqi, tanwin. Tapi nak kena ada lagi mudah izhar halqi ni, kita tengok baris tanwin dia. Baris tanwin dia, kalau baris tanwin dia selari macam ni, tengok dia selari kan, selari macam ni. Dan dia punya baris kasratain ni, fathatain, baris kasratain iaitu baris dua bawah dia pun selari macam ni. Dan baris dhammatain dia macam 69 macam ni. Ni kalau jumpa tanwin dia macam tu, jelaskan sahaja, jelaskan bunyi an, in, un. Kufuan kalau bawah, kufuin kalau depan, kalau baris depan, baris dua depan, kufun. Jelaskan an, in, un dia tu. Jadi sini selari. Itu untuk kita apa, tips mudah lah untuk kita kenal bacaan dengung dan tak dengung. Macam di sini jelaskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan jelaskan, jangan kita panjang pula. Walam yakul lahu kufuwan, jangan. Alif ni tak pakai. Alif kalau bertemu dengan hamzah, alif yang pertama ni tak terpakai. Kufuwan ahad macam tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ha pedas bacaan ni, makhraj huruf ha di tengah kerongkong. Ahad, ahad, de ada qalqalah, qalqalah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada qalqalah, qalqalah kubra. Okey, baik. Kita ulang balik sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baca sama-sama. 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Kita ulang balik daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. Sadaqallahul azim. Mudah kan? Mudah ya, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton ni faham, insyaAllah. Sebarkan, tolong sharekan live ni dan sebarkan kepada orang ramai. Dan sebarkan juga tentang pengajian yang kami sediakan di Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia ni. Pengajian tajwid Al-Quran percuma, boleh tengok di sebelah ni kan, pengajian tajwid Al-Quran percuma terbuka kepada seluruh umat Islam Malaysia umur 15 tahun dan ke atas. Jadi kalau ada anak-anak umur 15 tahun dan ke atas ni, bawa sekali mai sini ngaji. Kalau anak-anak sekolah, minggu depan buka sekolah kan, ambil waktu cuti, kita datang sini. Umur 15 tahun dan ke atas, kelas pada setiap hari, iaitu Isnin hingga Ahad. Kelas ni buka setiap hari, Isnin hingga Ahad. Cuma tempoh pengajian dia ni 2 hari. Jadi kita limitkan untuk seorang ni, limit dia 2 hari. Dalam 2 hari tu insyaAllah tuan-tuan dan perempuan ni tahu dah apa ni nak baca macam mana. InsyaAllah kita tuan-tuan dan perempuan ni akan dapat bacaan macam orang kata apa, bacaan dengan yang tepat lah. Contoh makhraj huruf tepat, sifat hurufnya tepat, hukum tajwidnya, tahu dah panjang pendek dia berapa harakat, panjang ni 2 harakat ke, panjang ni 4-5 harakat ke, ataupun apa ni dengung ataupun ni jelaskan. InsyaAllah itu hukum tajwid. Dalam 2 hari tu tuan-tuan dan perempuan akan dapat semua ni. Okey, baik. Waktu pengajian dia 8.30 pagi hingga 5.30 petang. 8.30 pagi. Pada 8.30 pagi hingga pukul 12 kita rehat sekejap. Pukul 12 tu hingga pukul 2. Pukul 2 tu masuk balik hinggalah 5.30 petang tu kita sambung pengajian kita. Sambung pengajian kita apa ni sampailah habis. Baik, 5.30 petang tu, lepas 5.30 petang tu tuan-tuan dan perempuan bolehlah nak pergi ke mana untuk rehat ke ataupun sebagainya. Boleh, insyaAllah.
Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh telefon 0589000112 ataupun 0589000172 ataupun terus melayari website ypem.asia. InsyaAllah tuan-tuan boleh, perempuan boleh tengok ataupun screenshot terus nombor yang tertera di bawah ni. Baik, okay, setakat itu saja live saya pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, ada rezeki yang lebih, kita akan buat lagi live macam ni, mungkin dalam surah lain pula. Setakat itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk dan kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya tunda pengajian kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Ars. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.